أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20. Muka surat 20, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi, dan anak daripada salah suatu daripada keduanya, daripada anjing dan babi, dengan binatang yang suci. Contohnya anjing dengan kambing. Lahir anak itu najis mughallazah. Dan wajib dibasuhkan 7 kali dengan air. 7 kali dengan air. Salah suatu daripadanya, daripada 7 kali, salah suatu air tanah yang meratakan tempat yang kena najis mughallazah. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, air yang deras, air yang bergerak, lagi keruh dengan tanah, apa hukum dia? Memadai 7 kali, yakni nescaya memadai, lalu 7 kali perlarian air atasnya, atas benda yang kena najis mughallazah, dengan tiada ditanah akan dia. Kerana air keruh tu adalah air yang telah ditanah akan dia. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah, dan jika tiada hilang air najis mughallazah, yakni air najis dan sifat najis. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah, air najis yakni air najis dan sifat najis. Kalau air kencing anjing, bau dia tu. Bau dia tu. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah, air najis ni awal-awal tak ada dah. Kalau anjing kencing, tak ada dah air dia nya. Yang ada sifat bau dia, ada lagi nya. Air najis kencing anjing tu kering dah ni. Kenapa? Kering kontan. Kering tu dah. Tak ada benda dah. Tapi masih lagi ada sifat dia. Dan jika tiada hilang air najis mughallazah, yakni air najis serta dengan sifat, dengan 6 kali atau lebih, dibilangkan sekaliannya. Dan jika tiada hilang air najis melainkan dengan 6 kali atau lebih, yang ke-6 barulah hilang air najis dan sifat. Yang ke-6 baru hilang.
dibilangkan sekaliannya. Tu jawab dia. Yakni nescaya dibilangkan sekaliannya, sekalian 6 kali atau lebih tu, sekali jua. Tambah 6 kali lain daripada hak 6 kali atau lebih tu. Jadi nak bilang sekali daripada 6 kali, 7 kali ni, hilang ain najis mughallazah, hilang sifat, baru bilang sekali. Buat sekali, buat 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 barulah hilang sifat najis. Tak bau dah air kencing anjing. Itu baru kali yang pertama daripada 7 kali. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak adalah salah satu dari keduanya 7 kali dengan air, salah satu daripadanya air tanah yang meratakan tempat kena najis. Dahulu selesai bicara cara menyucikan najis mutawassitah dan mukhaffafah. Hal ni nak pergi kepada cara menyucikan najis mughallazah. Najis anjing, babi dan anak, salah satu daripada keduanya anjing babi dengan binatang yang suci. Najis mughallazah. Najis yang keras, najis yang berat, dengan bahawa cara menyucikan najis tu lebih payah. Itu najis mughallazah. Najis yang berat dengan bahawa nak menyucikan dia tu. Nak menyucikan najis mughallazah ni lebih berat, lebih payah nak banding dengan najis mutawassitah dan juga najis mukhaffafah. Jadi najis mughallazah ni najis anjing dan babi. Najis anjing dan babi ni najis mughallazah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, anjing babi najis mughallazah. Kalau mazhab Maliki, kedua-dua tadi tu tidak dihukumkan najis. Mazhab Maliki, kedua-dua anjing dan juga babi tidak dihukumkan najis. Kalau mazhab Hanafi, anjing yang najis hanyalah air liur sahaja, bukan tubuh anjing. Mazhab Maliki, air liur anjing pun tidak najis. Tubuh anjing, air liur anjing tidak najis. Macam mana pula air liur anjing tidak najis? Apabila anjing jilat ke dalam bekas, dalam hadis Muslim tu, tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Tu Nabi kata tu, nak suci bekas seseorang kamu apabila jilat pada bekas tu oleh anjing, bahu basuh oleh kamu akan 7 kali. Yang pertamanya dengan air tanah. Tu Nabi suruh basuh 7 kali. Air liur anjing najis lah mazhab Hanafi kata. Mazhab Maliki tidak. Kalau air liur anjing najis, kenapa nak 7 kali? Sekali cukup lah kalau najis. Air liur je kan, bukan kencing pun. Air liur je, bukan kencing pun. Kalau najis, siapa nak 7 kali mana? Jadi mazhab Maliki kata, 7 kali itu bukan kerana najis, tetapi hanya ta'abbudiyun. Syarat petah basuh 7 kali, buat je lah. Kerana serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Najis itu air liur anjing. Najis tak nak pakai 7 kali. Itu mazhab Maliki. Pada ta'abbudiyun ni, perintah syarak yang kita nak sebut kerana tu tak boleh nak sebut kerana. Kan banyak perintah syarak kan. Kerana. Kenapa semayang 5 kali? Kerana. Kenapa rakaat 2, 3, 4? Kerana. Kenapa? Subuh 2 rakaat mengantuk. Zuhur 4 rakaat?
Maghrib pula 3 rakaat. Oh, maghrib kurang pula. Sampai ke tengah malam pula. Isyak jadi 4 rakaat. Apa kerana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil ta'abbudiyun. Ta'alluliyun ni. Kerana begini, kerana begini, kerana begini. Boleh sebut kerana. Syarat memerintahkan. Kerana beginilah syarat perintah ni. Hikmah dia begini, begini, begini. Kenapa kau syarat mengharamkan arak? Dah hilang akal. Nilai manusia ni tinggi di akal. Minum arak menghilangkan akal, menjatuhkan nilai manusia. Haramlah minum arak. Ada ni. Kenapa pula syarat mengharamkan judi? Miskin apa kedana kalau kena judinya. Macam tu. Maknanya boleh sebut kerana-kerana. Kenapa syarat mengharamkan riba? Orang yang berhutang ni orang susah. Tiba-tiba terpaksa berhutang kerana susah. Susah ni patutnya tolong. Sedekah terus ke dia. Sedekah tu, beri hutang lah. Dah beri hutang? So dia bayar lebih daripada hak beri hutang. Kan dia susah dah tu kan. Nak tolong sedekah, kita pun tak mampu. Tak apalah, beri hutang. Beri hutang, kena bayar lebih. Orang susah nak tekan pula dia dengan riba. Haram riba. Kerana. Boleh sebut kerana. Ada ni. Dia panggil apa tu? Ta'alluliyun dia panggil. Ta'abudiyun ni. Kenapa wukuf di Arafah? Kenapa? Kenapa wukuf di Arafah? Tunggu saya kata, kalau tunggu durian ada hasil. Kenapa wukuf di Arafah? Perintah syarak. Itu je. Kenapa sa'i Safa dan Marwah? Siti Hajar. Tak sedebut Siti Hajar tu kita tu kenapa? Ta'abbudiyun. Syarat kata turut je. Apa kerana? Serah kepada Allah. Kita hamba yang lemah. Itu panggil ta'abbudiyun. Jadi mazhab Maliki ni. Hadis Muslim, hadis sahih itu. Anjing jilat basuh 7 kali. Tu bukan kerana najis gitu. Kalau aliu tu najis, basuh sekali padam dah. 7 kali. Dah lah 7 kali. Air tanah pula sekali. Air tanah pula sekalinya. 7 kali 1 dah. Air liur je. Bukan air kencing pun. Jadi kalau air liur kena basuh 7 kali, lepas tu kena air tanah pula sekali, ni bukan kis najis ni. Dah kenapa? Tak ada kerana. Syarat perintah buat gitu, wajib buat gitu. Kerana najis? Bukan kerana najis. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, air liur sahaja najis mughallazah, wajib basuh 7 kali. Air kencing anjing? Tidak, air kencing anjing macam air kencing kucing sahaja, mutawassitah. Ini mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dengan Hanbali lah. Yang kita maklum tu, anjing sama, babi sama, najis mughallazah. Dia babi, mazhab Maliki tidak najis. Babi, pandangan yang kuat dalam mazhab Hanafi pun, babi tidak najis. Sebab babi tidak ada dalil najis. Tak ada dalil. Tadi dalil anjing jilat air dalam bekas. Itu memang jelas Nabi perintah basuh 7 kali. Adapun babi tidak ada dalil bahawa babi itu najis mughallazah. Hak dalam Al-Quran hanya menyebut au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Haram makan daging babi. Haram makan daging babi. Haram makan daging babi atau ijma'. Quran yang kata haram. Kerana sesungguhnya daging babi itu najis, kotor. Adakah haram makan babi, daging dia najis, berarti babi najis? Haram makan daging kucing. Daging kucing itu najis walaupun sembelih pun. Sebab dia bangkai, najis. Berarti kucing masih hidup najis. Haram makan daging kucing. Daging kucing itu najis bangkai. Bila haram makan daging kucing itu najis kerana bangkai, maka kucing masih hidup jatuh najis. Tidak.
Jadi haram makan daging babi. Daging babi itu najis, bangkai. Berarti babi najis? Tidak. Tidak ada dalil yang terang. Cuma mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kias. Anjing najis, babi lebih buruk daripada anjing. Maka babi sama telur lah najisnya. Itu kias sahaja. Bukan ada dalil yang terang. Kias aulawi sahajanya. Kias atas anjing yang dihukumkan najis, maka babi sama telur lah lebih najis. Babi lebih huduh daripada anjing. Ini bicara bab khilaf, pandangan yang berbeza dalam bab pekoh. Kita jangan salah faham lah, kita bermazhab Syafi'i. Pasal duk muskil lah. Artinya anjing babi najis mughallazah daripada budak lagi dah kita tahu. Kan gitu? Anjing babi daripada budak tahu dah. Orang bandar tak pernah jumpa babi. Orang bandar sekarang je babi main bira tangga. Orang bandar sekarang babi macam anak kambing. Tak tahulah. Dah tempat babi di buat rumah. Habis tempat duduk babi duduk mana? Main kawasan kampung orang, bandar. Oh, masa saya budak-budak dulu, kalau pergi kat kelapa sawit, banyaklah tempat hok babi kubang panggil. Babi kubang ada panggil dah. Tempat babi kubang tu. Tempat babi kubang tu kita dah ambil lah. Buah pun sawit tu. Warela. Kenal warela? Kalau sawit, dia masuk, dia jatuh, berat. Hak cek-cek tu, warela dia panggil. Warela tu lah kerja budak-budak kutik. Hak buah besar tu, hak tu kerja orang tua, buah besar tu. Berat satu, duri banyak. Hak kerja budak-budaknya, hak warela tu lah. Tapi kalau warela tu masuk dalam lubang bekas babi kubang, tu dah ambil tak kosek tu. Tinggal situ lah tu. Dah ambil bukan kata ambil sarung tangan ke ambil. Dah lah. Sebab apa? Oh, fobia. Takut. Mana tengok kubang babi tu takut dah. Tak tengok babi lagi. Tengok bekas kubang tu takut dah. Mana apa? Kita ni sebut kata babi. Oh, memang. Pada ni. Najis. Itulah kita mazhab Syafi'i. Bukan najis. Mutawassitah. Mughallazah laginya. Babi ni. Tapi memang tidak ada dalil yang terang lah bahawa babi itu najis. Cuma kias atas anjing najis, babi sama telur lah najis. Tak ada dalil yang terang lah dalam mazhab Syafi'i kita pun. Sebab itulah jangan duduk serabut sangat bab babi tu. Dah babi main bira-bira tangga tu biar ke dia je lah. Ni nak basuh tangga lah dengan air tanah. Nak jadi pun. Habis. Babi duk main kawasan parking, habis dengan latar seming kat parking, dengan kereta-kereta je basuh dengan air tanah. Macamlah babi tu naik atas kereta dia. Kucing naik atas kereta lah, babi tak naik atas kereta. Oh, takutnya. Takut sangat. Jangan jengok tu sangatlah. Kalau masuk kebun-kebun, rasa macam mana? Pagi-pagi, kita kalau pagi ni, kita masuk dalam kebun, dia punya semut-semut tu basuh lagi. Dia mari belaka dalam perut. Ke babi lalu sini. Ni dah macam-macam lagi lah. Faham tak? Sebab dalam semut, dalam kebun, dalam hutan tu, memang tempat babi. Jadi, kalau tengah-tengah hari, semut tu kering dah, sebab panas dah, okey sikit. Kalau sebelah pagi, semut tu masih lagi basah, jadi dia mari macam-macam dalam perut kita ni. Tu balik nak mandi dengan air tanah tu. Habis kuning merah muka-muka. Dah takut ni. Asal dia fikir gitulah. Hukum pekoh satu tak hukum najis. Kalau najis, mazhab Maliki Hanafi tak najis. Kalau babi sungguh, mazhab Maliki Hanafi tak najis. Tapi kita bukan nak pakai mazhab Maliki Hanafi, bukan. Kalau mari perasaan was-was. Tapi gitulah. Kita ni bukan babi, anjing pun.
Kalau duduk kawasan-kawasan yang ada ramai bukan Islam kok, anjing tu macam kucing bagi kita ni. Dia bawa anjing masuk lift. Kita tu macam nak khabak dinding lift. Takut tangnya. Macam nak khabak. Dah. Dia punya anjing tu macam kucing. Jinok. Kecil macam kucing. Comel pula bulu dia. Hidup musim-musim. Punyalah kitanya. Takut. Takutnya. Dah kita gitu. Mazhab Syafi'i. Dah kalau terkena pun. Dia kering. Anjing tu kering. Kita kering. Najis tidak akan berpindah. Takut apa? Bukan anjing tu baru sudah mandi. Kita ni bukan kata basah lepas kena hujan. Sama-sama kering takut apa. Tapi dah kita gitu. Kita gitu. Akhirnya orang nak supaya kita ni duduk kawasan tu. Dia banyak bola anjing. Akhirnya kita pun serabut. Kita pun jual rumah situ. Duduk tempat lain. Akhirnya boleh kedia belakang lah kawasan tu. Orang kita ni bukan tengok anjing. Bunyi anjing menyalak kalau masa budak. Kita kata ada hantu. Kalau kita budak-budak. Anjing menyalak, panjang. Hatu lagi tu. Hantu lah kitanya. Tak kita bunyi anjing menyalak, kita anggap ada hantu. Ni. Suara anjing tu kita tak benak dah. Macam mana kalau tu duduk di taman ke apa, anjing menyalak je. Lah kita pindah duduk lain tu cara orang nak menyingkirkan kita. Jadi kita ni macam takut sangat lah. Dah lah, kita mazhab Syafi'i. Jangan buat pelik pula. Pakai tudung pergi peluk anjing. Tu sakit jiwa orang panggil. Pakai tudung pergi peluk anjing buat apa? Kita raih khilaf pekoh. Khilaf pekoh. Mazhab tempatan. Mazhab di tempat ni mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Yang kamu peluk tu najis. Kita tadi pekoh luah kan? Nak cari penyakit apa gitu. Pada ni. Benda tu orang kita memang sensitif. Mana apa ni? Tu dah pun nak sihat tu. Pakai tudung pula. Beri makan anjing. Baguslah beri makan lah. Beri makan anjing. Tak apa. Jangan dia gosok anjing tu buat macam kucing. Dia orang ni dia macam banyak benda sakit jiwa sekarang ni. Banyak benda jenis sakit jiwa. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Anjing, babi, najis, mughallazah. Najis, mughallazah. Dia tadi kalau mazhab Maliki, anjing, babi tak najis semata-mata. Mazhab Hanafi, satu pandangan yang kuat dalam mazhab Hanafi, babi tidak najis. Anjing, najis hanya pada air, liur sahaja. Adapun tubuh anjing macam tubuh kucing. Air liur anjing saja yang najis mughallazah. Jadi kalau mazhab Hanafi kena air liur barulah dibasuh dengan 7 kali. Salah satunya adalah air tanah. Kalau tubuh anjing tak ada masalah mazhab Hanafi. Betullah kalau kita lah. Ni timbullah orang yang masuk rumah lah. Rumah sewa ke tak kira lah. Homestay ke contohnya. Jadi macam mana tu. Yang sewa sebelum tu orang bukan Islam. Kalau homestay pula ada tempat diterima belaka. Tapi ada homestay hanya orang Islam saja. Tu kita lega lah. Pada ni. Tapi kalau hotel ada hotel untuk orang Islam saja, ada. Tu macam bandar tu Primula Hotel tu. Ditulis di pintu depan untuk orang Islam saja. Ada belaka di Primula tu kan? Mak Saleh ke tak Mak Saleh ada belaka di Primula macam mana? Dia cadar-cadar sarung bantal tu dia basuh belaka. Dia basuh macam mana? Basuh macam biasa lah. Ada ni. Mari perut tak sedap tau. Toloklah. Kita, macam sebut tadi, kita bukan pakai mazhab lain. Kalau betul lah. Kalau betul. Kalau najis mughallazah sungguh.
Mazhab Maliki Hanafi tak najis pun. Tapi bukan najis mughallazah pun. Cuma waswas hati kita nak letak najis. Kalau homestay lain. Dia nak jaga pelanggan dia. Dia tulis hanya untuk orang Islam. Kalau dobi, satu lagi dobi. Dobi ditulis untuk orang Islam sahaja. Ditulis untuk orang Islam sahaja. Sebab apa tu? Sebab kawasan tu kawasan orang Islam. Dia nak jaga pelanggan dia, ditulis gitu. Tapi macam mana kalau hak dobi tu capu? Bahkan pada masa dia geletak pakaian dia masa dia dobi tu, dia bawa anjing seekor sekali dengan dia. Masuk tempat dobi. Ini ada orang hak jenis tidak ada sensitif pada orang Islam kan? Kita hormat kitanya. Kita hormat pada kita ni. Sekarang ni bab hukum hakam agama kita pun mereka nak capur tangan. Buat apa nak capur tangan? Hukum hakam agama Islam. Capur tangan buat apa? Kita yang Yahudi bab mereka tak tahu. Mu tahu ke, mu tak tahu ke? Ini bukan hamu. Ada pula orang Islam nak tolong bela. Orang kafir duk capur tangan. Hukum halal haram. Hukum orang Islam. Orang kafir nak capur tangan. Ada orang Islam sendiri duk bela. Marah apa ke mereka? Mereka tak tahu. Mereka tahu ke tak tahu? Ini bukan urusan mereka. Sebelum ni, mereka tak capur tangan pun. Sekarang ni, kenapa jadi banyak nak capur tangan? Apa yang membangkitkan dia dicapur tangan? Ini ada orang Islam seumpama ni yang tolong bela orang kafir. Alasan orang kafir tak tahu. Orang kafir tahu ke tak tahu? Bukan hamu. Jadi hukum hakam agama kita orang kafir dia saja. Jadilah macam anjing tu. Pergi kat pasar raya, bubuh dalam troli, bawa anjing. Ni bukan tak tahu sebab duduk lahir di sini dah. Tahu dah. Tapi nak tunjuk pada ni. Dok berterima kasih duduk aman damal, lebih mewah daripada orang Islam lagi. Nak tunjuk. Ni. Faham lah orang kafir gitulah. Tambah kalau Islam pula, muka ngam-ngam lah. Jadi macam mana kalau dibawa dengan binatang dia, pergi kat dobi. Dia tak masuk anjing tu dalam dobi tu. Tapi dia bawa anjing ke dalam dobi tu. Hak tu biadab. Hak tu biadab dia panggil. Kurang ajar. Orang kafir yang biadab, orang kafir yang kurang ajar. Bila timbul isu kok, timbul lah. Dia ni orang OKU lah, apa macam-macam lah. Orang hok mental tak baik lah. Macam-macam lah timbulnya. Tapi di sebuah kita macam mana tu? Macam mana? Tempat dobi tu macam mana? Tak apa, tak ada anjing-anjing lah kita kata. Pakaian mereka macam mana? Pakaian mereka macam mana? Najis mughallazah. Mughallazah kat mana? Mereka peluk anjing. Kalau mereka peluk anjing, anjing kering. Takkan dia mughallazah. Anjing basah. Sekarang ni, anjing basah kita tak tengok. Dia peluk anjing kering pun kita tak tengok. Kita tak apa hukum pekohnya. Tak najis. Pakaian dia tu sama dengan pakaian kita. Najis mutawassithah pun tak ada. Cuma kotor. Hukum pekoh gitu. Tapi hati kita pergi dak dobi. Tu hak kita lah pulaknya. Tu hak kita. Faham tak? Kita bicara hukum pekoh. Orang kafir basuh baju dalam mesin dobi tu. Hukum pekoh dia. Najis mughallazah. Najis mutawassithah pun hukum pekoh tak letak. Dah hukum pekoh letak macam mana? Macam baju kamu lah. Kamu basuh kenapa? Kerana kotor, busuk, bau. Pakai mereka pun gitulah. Kotor, busuk, gitu je. Berbau. Bukan kata mughallazah. Mutawassithah pun hukum pekoh tak letak. Kan? Lepas tu kita kata sebaiknya tu hak kita. Sebaiknya segilah kalau kena dobi gitu, tu hak kita. Jangan pada orang lain. Tu hak kita. Ada ni, tu hal kita. Tak mugi kena dobi, mana mung tak mugi pun. Tapi jangan kita nak keping orang lain pula. Sebaiknya tak ada. Jangan buat nyusuh hukum pekoh gitu. Itu baru dobi. Tadi macam mana? Homestay, hotel, macam mana? Kita nak masuk rumah baru. Yang duduk sebelum tu orang kafir. Nak kira mana? Duduk sebelum tu orang kafir.
Kita nak basuh air tanah. Satu rumah. Ha? Ada pula yang kata, yang tempat, yang kemungkinan ada najis mughallazah umpama singki. Disingkilah basuh dengan air tanah. Sebab di situ ada kemungkinan. Pekoh tak pakai kemungkinan. Pekoh tak pakai kemungkinan. Biasa. Pekoh tak pakai hukum biasa. Pekoh pakai hukum yang jelas nyata. Macam sebelum ni kan. Pakaian budak yang belum mumayyiz. Kebiasaannya memang ada najis. Pekoh tak pakai hukum kebiasaan. Orang bekerja di tempat najis. Yang kita contohkan minggu lepasnya, kerja baiki rebang ayam. Masuk nyuruk pula di bawah latar. Latar tu baiki. Di tanah tu tahi ayam tu. Di atas lantai tu tahi ayam. Segala-gala tahi ayam. Di tempat tu kerja tempat najis. Kebiasaannya tak kena najis. Hukum pekoh tak pakai kebiasaan. Tetap dihukumkan pakaian dia tu suci. Kalau berpuluh, kotor, bukan najis. Ada ni. Itu je hukum pekoh. Jadi sekarang ni memang tempat yang paling besar kemungkinan najis mughallazah ada di singki lah. Sebab dibasuh babi situ. Yelah dia babi ni dia pergi pasar beli daging babi. Dia akan macam kita jugalah. Ayam ke daging ke mana tempat kita basuh? Atas singki lah. Mana kalau babi atas singki lah. Kalau kapi ni memang kebiasaannya makan babi. Mana tempat yang kemungkinan besarnya atas singki. Atas singki je basuh air tanah. Tak perlu ke pekoh tak perlu. Ke pekoh tak perlu. Tak ada kewajipan tu. Melainkan kalau kita tengok macam mana rumah tu yang duduknya kapi yang sewa sebelum, mana kita pernah pergi rumah dia pada masa disewa dan kita tahu rumah tu kosong pun kawan yang beritahu. Nanti aku nak keluar, mu nak masuk ke? Hak kapi tu nak keluar. Kita kata kita nak masuk. Kita pergi rumah dia, kita nampak dia basuh daging babi atas singki. Tu bukan kemungkinan. Itu memang nyata. Maka di situlah basuh najis mughallazah. Ada ni. Lepas tu nak panjang-panjang nak cerita. Tangan dia basah. Dia pegang pintu tu, pintu almari tu, pegang pintu almari tu, pegang pintu almari tu. Kan almari banyak di dapur tu kan. Maka di pemegang dia basuh air tanah belaka. Dah payah. Faham tak ni? Ada orang dibasuh air tanah di tempat yang pegang. Pegang tu pintu bilik mandi ke, pintu bilik tidur ke, hak mana tempat pegang tu dia basuh belakang air tanah. Hak tempat pegang pada ni. Ada pun dinding rumah, orang tak pegang di rumah. Ada pun pintu apa pun dia basuh belakang. Mana kalau ada almari di dapur tu, mana-mana hak tempat pegang tu dia basuh belakang dengan air tanah. Tak ada payah gitu. Akhirnya habis latar rumah basuh air tanah belakang. Mana? Ini cerita hukum lah. Hak waswah hati masing-masing itu hal hati masing-masing. Waswah hati masing-masing itu hal hati masing-masing. Di antara kita nak tolak waswah ni kalau sungguh pun anjing babi mazhab Maliki tak najis pun. Kan ini nak buang waswah. Bukan nak pakai mazhab Maliki. Nak buang waswah. Allah, tak lain tidur. Duduk pergi sewa rumah lain. Macam duduk serabut situ. Nanti duduk pening. Kepala stres pula di rumah tu. Kita nak pasang air tanah. Tukang ngatur kata jangan. Stres lama-lamanya. Nak semayang pun duduk kosong. Duduk mikir anjing babi. Anjing babi. Tengok-tengok nak semayang ni anjing babi duduk mikir. Aku cari rumah lain lah. Kalau nak basuh juga air tanah, basuh air tanah apa kata rumah pun. Tapi syarat tak suruh. Dah takut nak hilang perasaan waswah kan. Ingatlah mazhab Maliki. Tak najis anjing babi. Mazhab Hanafi pun gitu. Tak hilang juga. Jangan main waswah ni. Dia akan jadi apa? Jadi stres. Jadi stres. Nak semayang duk mikir. Soh duk semayang ni anjing babi ni. Akhirnya masuk hospital lah.
Nak hilang waswas, kena basuh air tanah juga, satu rumah. Itu hal masing-masing. Kita bicara hukum fiqh je lah. Cuma, biar kita tahu lebih sikit, kalau mari dalam hati tu begitu-begitu tu, mazhab Maliki, anjing babi tak ada najisnya. Mazhab Hanafi panggil muktamad pun sama. Tambah kalau babi pula, memang tidak ada dalil yang terang. Cuma kias sahaja. Kias bandingan. Kalau anjing dihukumkan najis, bila anjing jilat, Nabi suruh basuh 7 kali, air tanah sekali. Kalau anjing dihukum najis, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, babi lebih buruk daripada anjing, maka babi pun lebih najis lagi lah daripada anjing. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Tapi kena ingat pandangan lain untuk meringankan. Ini mari waswas dalam hati kita. Macam contohnya, kalau mari babi duduk main kawasan rumah tu, perambat sudahlah. Lepas tu duduk mikirlah, itulah, inilah, nak basuh air tanah tu. Dan wajib dibasuhkan. Kita 3 minggu turut-turut bicara syarat basuh tempat yang najis datang oleh air sedikit. Air datang. 3 minggu dah bicara. Faham hukum fiqh ni? Fahamlah hukum membasuh pakaian yang yakin najis. Menggunakan mesin basuh, hukumnya suci, memada. Membasuh pakaian yang yakin najis. Yang saya sebut melepasnya, bila kita jumpa pakaian najis. Bila kita terkencing dalam seluar. Bila baju kita kena air kencing. Bila baju kita kena tahi. Bila baju kita kena muntah. Lama dah kita tak jumpa dengan najis. Itu kebanyakan kita basuh pakaian bukan pakaian najis. Hanya pakaian kotor sahaja. Pakaian yang yakin najis. Menggunakan mesin basuh, hukumnya suci. Tak perlu pun pakai najis. Kita basuh dengan air pahit tu dahulu sebelum masuk mesin basuh. Tak perlu pun. Memada pakai yang yakin najis. Jirim najis sudah tidak ada. Hanya ada sifat najis. Diletak dalam mesin basuh, suci. Menggunakan mesin basuh. Sebab kaedah mesin basuh menempati syarat fiqh mazhab Syafi'i. Datang air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Air berada di tempat yang sama, dalam mesin basuh yang sama, berpusing di tempat yang sama, itu tidak ada isu. Walaupun air berada di tempat sama, janji air datang ke atas pakaian dan najis. Air itu kekal suci, kekal mutlak suci lagi menyucikan. 3 minggu kita bicara, kita biar faham kitab. Bila kita faham kitab, fahamlah mesin basuh. Kita bukan ambil daripada wah mulut orang ngajar. Mesin basuh ni suci, basuh pakai najis. Mesin basuh tak suci. Kita tak suki mesin basuh. Kita faham syarat ada dalam kitab. Syaratnya air datang. Sudahlah, air datang. Air yang sedikit sudah bersentuh dengan tempat najis. Air itu kekal, mutlak, suci lagi menyucikan. Nanti di bawah kita akan bicara air yang digunakan untuk basuh najis. Air digunakan untuk basuh najis. Yang mencukupi syarat-syarat, air tersebut kekal suci, tidak menjadi najis. Air itu sedikit saja. Digunakan untuk basuh najis. Syarat-syarat dia bergang-gang, air itu kekal suci. Bukan air najis. Walaupun air itu digunakan untuk menghilangkan sifat najis. Sekalipun air itu kekal suci. Tetapi tidak menyucikan. Dipanggil air mustakmal. Dahulu sudah bicara air mustakmal kan? Air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Air mustakmal, air yang digunakan untuk menyucikan najis. Air yang digunakan untuk menyucikan najis, air itu kekal suci. Tapi tidak menyucikan, dipanggil air mustakmal. Bukan air yang mutanajis. Jadi apabila air yang sedikit bersentuh dengan pakaian dan najis, air itu tidak akan dihukumkan najis. Jikalau air itu datang ke atas pakaian yang yakin najis. Walaupun air berada di tempat yang sama sekalipun. Dan wajib dibasuh kerana najis anjing dan babi. Anjing babi ini sama ada tahi dia ke air kencing dia muntah dia samalah. Dan anak dia salah satu dari keduanya wajib dibasuh
7 kali dengan air. 7 kali dengan air. Ayyaghsilahu sab'a marrat, bahawa membasuh ia akan bekas yang dijilat oleh anjing 7 kali. Salah suatu daripada 7 kali air tanah yang meratakan tempat kena najis. Air tanah ni nak letak di mana boleh belaka. Sebab ada hadis ulahunna biturab, mula-mulanya dengan air tanah. Ada hadis ihdahunna biturab, salah satu dia kali tu air tanah. Ada hadis sabiuhunna biturab, yang ketujuh tu dengan air tanah. Cuma nak moleknya sama ada air tanah tu di awal yang pertama ataupun di tengah. Air yang kemudian akan menghilangkan tanah. Air tanah lah pulaknya. Sekarang 1-7 kali ni air tanah. Air tanah ni letak yang keberapa? Ada hadis kata yang pertama. 7 kali air tanah. Ada hadis kata salah satu dia 7 tu air tanah. Salah satu buh mana pun kau pandai lah. 7 kali tu. Nabi kata salah satu air tanah. Mana apa? Buh awal, buh tengah, buh akhir air tanah. Okey je. Ada ni. Tapi kalau bubuk akhir air tanah, yang ketujuh air tanah. Jadi kita kena ambil air putih, air lain pula lah nak menghilangkan merah tanah tu. Jadi kalau kita buat air tanah tu pertama ke tengah ke, air putih kemudian tu akan menghilangkan merah tanah. Merah tanah tu suci. Tapi takkanlah kita nak pakai yang kita warna putih, warna merah tanah pula. Sebab sekarang dia bicara dia baca tadi tu, nanti tak sempat mengenai tu, cepat minggu depan. Dia 7 kali. Nak bilang yang pertama tu. Nak bilang yang pertama tu selepas hilang ain najis, mughallazah, hilang sifat. Baru bilang kali yang pertama. Faham tak ni? Baru bilang kali yang pertama. Jadi awal-awalnya kita basuh dengan air putih. Air jernih. Air biasa lah kita panggil. Kita basuh dengan air biasa. Basuh. Hilanglah sifat bau air kencing anjing. Baru bilang sekali. Baru bilang sekali. Kita pun nak basuh kali yang kedua. Sampai ke 7. Kali kedua tu air tanah lalu lah. Jadi tinggal lagi 5 kali air jernih. 5 kali air jernih akan menghilangkan air tanah yang kedua tu. Sekarang kita basuh dengan air jernih, basuh, hilang sifat. Hilang sifat, basuh berapa kali tak bilang. Kita tak bilang, tak hitung. Basuh 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke, kita tak hitung atau berapa kali. Kita mula hitung sekali ketika hilang. Beres, habis dah hilang sifat. Situ baru bilang sekali. Berapa kali buat, tak kira. Di situ baru bilang sekali. Faham tak ni? Jadi sekali itu dengan air apa sekali? Bukan dengan air putih. Dengan air putih. Jadi lagi tinggal 6 kali lagi. Sekali air tanah, 5 kali air jernih. Sekali air tanah, 5 kali air jernih. Sebab yang pertama ni air jernih dah ni. Cukup dah. Yang pertama ni. Jadi lagi baki berapa? 6 kali lagi. Lagi baki 6 kali lagi. Memang ada pandangan. Suci saja. 7 kali pula dia kena tambah. Jadi 8 dia sampai gitu. Ada ni. Dah. Ada pandangan kita. Hak pandangan yang muktamad dia tak. Dia gini. Yang pertama, apabila hilang sifat tu yang pertama. Nombor 1 dah panggil. Jadi dia nak 7 kali kan. Kalau di situ sudah panggil nombor 1, jadi ada lagi 6. 6 makna apa? Air tanah sekali, air jernih 5 kali. Bukan gitu? Jadi yang kedua tu air tanah lalu dah. Yang kedua tu air tanah, maka 5 kali lagi air jernih. Menyucikan najis mughallazah dan menghilangkan kesan air tanah. Kalau kita yang pertama tu air jernih dah. Yang kedua, yang ketiga sampai yang keenam air jernih belaka, yang ketujuh baru air tanah. Betul? Pakaian tu warna merah coklat tanah Ambil air jernih lain pula.
Oh, banyak guna air dah. Panggil dak cerdik lah gitu. Jadi nak moleknya, air tanah ni letak di awal, di tengah. Jangan letak di hujung. Boleh berlaku letak mana pun. Dia berlaku letak mana pun. Mula-mula boleh, tengah boleh. Sebab Nabi kata, salah satu dia 7. Air tanah. Ada ni. Sebab nak bilang sekali tu, lepas hilang air najis dan hilang sifat najis. Ginilah. Kita basuh najis mutawassithah, basuh sampailah kepada hilang sifat. Selesai basuh najis mutawassithah sekali. Lepas tu sunat meniga, tambah lagi air kedua boleh pahala sunat, tambah kali ketiga boleh pahala sunat. Bila kau kita nak bilang sekali? Hak wajib menyucikan najis mutawassithah sekali lepas hilang sifat. Kita basuh air kencing kucing. Air kencing ni jenis lambat belaka nak hilang sifat. Kita basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Barulah hilang sifat bau air kencing kucing. Kalau keras sangat, ada juga bau sikit, hukumnya sudah suci. Dia bercakap dahulu kan? Hilanglah bau 4 kali buat, hukumnya sekali. Selesai basuh najis mutawassithah sekali. Bila panggil sekali wajib ni, hilang sifat. Buat berapa kali? Tak ceritalah buat berapa kali pun. Buat sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 ke, tak cerita. Lepas dapat dah sekali wajib, barulah basuh kali kedua boleh pahala sunat, basuh kali ketiga boleh pahala sunat, sunat meniga. Itu nak bilang sekali tu. Sama dengan najis mughallazah. Nak bilang sekali tu, hilang sifat. Baru bilang sekali. Buat berapa kali tak kira. Jangan kita daripada mula-mula lagi, kita datangkan air untuk basuh air kencing anjing, sekali dah kita bilang. 2 kali kita bilang. 3 kali kita bilang. Sifat tak habis lagi. Bilang 3 dah, 4 dah, 5, 6, 7. Beres. Jangan gitu. Jangan gitu. Nak bilang sekali selepas hilang sifat. Sama najis mutawassithah air kencing kucing, najis mughallazah air kencing anjing, sama. Nak bilang sekali selepas hilang sifat najis. Tapi basuh najis mutawassithah wajib sekali, sunat meniga. Basuh najis mughallazah wajib 7 kali. Ada ni. Dia basuh najis mutawassithah tak ada wajib 7 kali. Tidak ada. Yang ada bilangan 7 kali, yang ada bilangan 3 kali, yang ada bilangan wajib 3 kali bila sapu dengan tisu. Dia kencing, orang lelaki kencing, dia sapu dengan tisu, wajib 3 tisu. Itu betul ada 3. Sekali dia lap air kencing, habis dah. Kali kedua tak ada tinggal apa dah, tetap wajib kali kedua. Kali ketiga, lagilah tak tinggal apa. Wajib 3 kali tisu. Tak ada 3. Istinja menggunakan tisu. Itu 3 kali. Wajib 3 kali. Adapun basuh najis mutawassithah, tidak ada hukum wajib 3 kali. Yang adanya basuh najis mutawassithah hingga hilang sifat. Sesat kewajipan, berapa kali buat pun tak kira, janji hilang sifat. Hilang sifat saja, suci saja, bilang sekali. Kemudian sunat meniga. Sekarang najis mughallazah, hilang sifat, kau bilang sekali. Wajib tambah 6 kali lagi, salah satunya dengan air tanah. Salah satu dengan air tanah. Kalau air tanah belaka daripada 7 kali, tak ada apa-apa. Daripada mula-mula dia basuh air kencing anjing tu dengan air tanah, tak ada masalah sebab air tanah adalah air mutlak. Air tanah adalah air mutlak. Bukan air tanah sungai tu. Hak tu memang tanah dah, air mutlak. Air yang kita sengaja tanahkan, air mutlak. Hak sungai tu musim banjir tu, air keruh tu, memang hak tu tanah dah. Memang itu air mutlak. Ini air dalam bekas cetong, air jernih.
Kita pergi ambil tanah, kita pun pergi, ni, apa? Kucar, kaca. Ni lah, godok, apa? Ha? Biar dia keruh ni lah. Air jernih ni, tanah tu kita ambil, kita pergi bubuh. Hak sungai tu memang dah gitu dah air dia, sebab air musim banjir. Hak ni air jernih, tanah tu kita ambil, kita yang tanahkan, mutlak air tu. Kita yang ambil tanah hubur dalam tu, mutlak air tu. Sebab dia tanah dengan air, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Tanah dengan air ada dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Maka berubah dengan tanah, memang dia sudah bertanah sendiri, macam air sungai, kita yang sengaja tanahkan. Air tu adalah air mutlak. Yang kita yang keruhkan dalam bekas cetong ke beli, kita yang keruhkan. Air mutlak. Lepas tu jangan duk mikirlah pula macam mana tangan kita masuk ke dalam air tu. Tangan kita yang jadikan air tu keruh. Jadi mustakmal ke tidak? Oh tu tak kena. Tak kena air mustakmal panggil. Sebab ada orang jom masuk tanah dalam bekas air cetong, air berdi. Jangan kucar dengan tangan. Kena ambil kayu kucar. Ambil kayu dia kata. Jangan guna tangan. Sebab jadi mustakmal. Apa beza tangan kita dengan kayu tu? Sama je. Oh, masuk tangan kita jadi mustakmal. Siapa ajar gitu? Dia disuruh tanah dalam bekas. Dia sambil kayu. Rodok. Rodok ke kucar ke? Sambil kayu, jangan masuk tangan mustakmal dia kata. Tukang ngajar tu. Pening kata. Air yang kita sengaja tanahkan, ia air mutlak. Kita mau basuh najis. Masuk lagi mutawasitah. Basuh air kecing, kucing, air tanah. Air mutlak. Ada ni. Dah lah kita buka air pahit. Orang ada pahit pecah. Bila pahit pecah, kita buka air pahit mula-mula tu, adalah keruh air tanah. Air mutlak. Kita pun ada luar tu air kecil kucing. Kita pun ambil air tanah tu lah basuh dulu. Tak ada apa. Basuh dulu sampai ke sudah air tanah juga. Tak ada apa-apa. Air mutlak. Nampak pening pula. Macam saya sebelum ni lah. Hak banjir di Kelantan tu. Kita pergi hantar air mineral, air beli. Air duit orang ramai. Bukan duit kerajaan tu siapa dah. Duit pakat ramai-ramai pun duit. Kita beli air mineral pergi hantar. Allah ada muju, ada air nak 2-3 hari dah tak semayang. Dia kata. 2-3 hari dah semayang. Kenapa dah semayang? Tak ada air mutlak nak ambil semayang. Dia kata. Yang kamu banjir tu air tanah. Dia kata bukan air mutlak. Tak kena air. Tak semayang. Kita hantar air mineral. Dia ambil semayang. Kita suap minum. Bukan air murah tu. Bukan duit kerajaan beri tu. Duit pakat ramai-ramai. Beli barang. Lepas tu pinjam pula hailak. Pergi atar pula. Isi minyak hailak lagi. Nak pergi tolong atar air. Dia ambil semayang air mineral kita beri ke dia. Dah kata ke mana? Orang tu ni cerita lama lah. Hak jenis tak molek lah. Orang tu macam-macam barang. Dia balik impun rumah dia, buat kedai koncik pula rumah dia. Ni susah juga. Orang ambil kesempatan. Orang tu dapur gas. Kata dia dah 3 hotel dah dapur gas rumah. Hak jenis tak malu. Hak jenis susah, hak malu duduk belakang-belakang. Tak boleh gapa dia. Hak jenis tak malu kok, dialah duduk depan. Siapa bangkang, dialah. Dialah hak tukang mula-mula sekali. Susah hanya dia. Padahal orang kata rumah dia macam kedai koncik tu. Ada hak jenis. Peseng-peseng tak ada hukum orang panggil. Dah lah kena ujian gitu. Tak sedar dia, tak sedar lagi. Ada seumpama tu. Hak jenis malu kok, duduk senyap. Hak jenis malu. Hak jenis baik kok, kita lebih sikit. Ni saya tak ambil ni dia kata. Beras tak ambil ada dah. Orang kata dah beras bau ni kata. Padahal dia ambil dia bersipang. Dia lagi. Dia tak ambil. Beras mahal juga beras. Dia tak ambil. Sebab apa? Dia kata dia ada dah beras. Nak biar ni? Ni dia ada dah. Ni orang hak jenis ada hukum. Dia beritahu lah dia ada dah. Biar kau lain lah. Sebab beras ambil dah. Kalau jenis tak ada hukum. Tadi lah. Jadi kedai runcik lah rumah dia ni. Hantar air mineral, kau ambil semayang. Air banjir tu air mutlak. Dia nak cerita kalau air tanah tu kita nak basuh, air kecil kucing, basuhlah.
Kita basuh air kencing anjing najis mughallaza dengan air tanah lah sampai ke hilang sifat. Okey, beri dah sekali. 6 kali lagi air tanah ke 6. Okey, tak ada apa-apa. Ada ni. Air mula-mula nak menghilangkan sifat. Air tanah sepenuhnya. Okey, air mutlak air tanah. Okey, boleh dah sekali. Sekali tu air tanah dengan air tanah. Mana kalau air jernih 6 kali okey dah. Air jernih 6 kali okey dah. Sebab apa? Yang pertama tu air tanah dah. Dia daripada mula-mula nak menghilangkan sifat air kencing anjing ni memang air tanah sepenuhnya. Okey, air mutlak. Hilanglah sifat air kencing anjing. Dapatlah sekali. Sekali tu dengan air apa tu? Air tanah. 6 kali lagi air jernih. Okey dah. Tiba-tiba 6 kali lagi tu cukup 7. Ke 6 dengan air tanah. Berarti 7 kali air tanah. Tak apa. Sekurang-kurangnya sekali dengan air tanah. Ke 7 air tanah. Tak ada masalah. Sebab air tanah air mutlak. Salah satu daripada 7 kali air tanah yang meratakan tempat yang kena najis. Mana biar meratailah tempat najis dengan air tanah sekurang-kurang sekali tadilah. Dan jika dibasuh pada air berlari, lagi keruh memadai, lalu 7 kali pelarian air atasnya. Kalau macam air sungai tu, air keruh, musim banjir ni, kalau kata pakaian kita kena najis, mana basuh dalam sungai tu. Basuh dalam sungai apa semua, mana 7 kali ni air tanah belaka pun tak apa. Kalau kata sekali air tanah, macam kita kata air sungai jernih. Basuh-basuh, selesai hilang sifat di pakaian. Dia pun ni keruhkan air. Dia keruhkan air. Dia ni dia rodok dengan kaki. Dia rodok dengan kaki apa semua. Jadi keruh air. Dengan tanah di bawah tu. Dengan tanah di bawah. Dia rodok-rodok air. Mana air warna keruh. Dia pun tu dengan air keruh. Sesat. Lepas tu disusuli dengan 6 kali lagi air jernih. Dengan 7 pelarian air yang berlari. Nak dapat 7 kali tu berapa saat je. Bersaat je untuk dapat. Sebab itu air yang berlari umpama air sungai. Kalau air banyak tu air tasik. Air banyak tu air tasik. Air tasik tu musim banjir. Keruh. Keruh habis. Air tasik tu keruh. Jadi pakaian dia kena najis mughallaza. Dia kicoh dengan air tasik tu. Itu memanglah najis datang ke atas air. Tapi air banyak sekarang ni air tasik. Dia kicau. Okey, hilang dah. Hilang dah sifat najis di pakaian. Boleh sekali. Lepas tu nak buat 7 kali macam mana? Dia kena tu. Dia kena gerakkan. Dia punya baju dia tu. Sebab apa? Sebab air tenang. Air yang bukan bergerak. Air bukan berlari. Kalau dia dapat dah sekali sebab suci dah. Pakaian tu dah bersifat najis mughallaza. Kali kedua dia pun letak dalam tasik tu. Kali yang kedua. Kali kedua ni. Tak dapat 7 kali. Sebab air diam. Air tenang. Air tidak bergerak. Lepas tu macam nak dapat kali ketiga, keempat. Sampai ke 7. Sekarang dia basuh. Dengan air tasik yang keruh. Hilang sifat najis. Beres. Sekali. Dia pun masuk pakaian ke dalam air tasik yang keruh ni. Baru dapat yang kedua. Yang tiga. Nak tiga macam mana? Itu air bukan air berlari. Air diam. Maka gerakkan baju tu. Gerak ke kanan, 3. Gerak ke kiri, 4. Gerak ke kanan, 5. Gerak ke kiri, 6. Gerak ke kanan, 7. Kena gerak lah. Biar dapat 7 kali. Sebab air tu air diam. Air tenang. Air sungai letak je dalam tu. Berapa saat je boleh 7 kali. Faham tak tu? Dan jika dibasuh pada air berlari, lagi keruh memada, lalu 7 kali pelarian air atasnya. Wallahu a'lam.